Dana AP anda. Anda menerusi Facebook kami juga terima soalan daripada pendengar yang bernama Encik Ismail Ahmad. Selamat petang Encik Ismail. Dan pertanyaannya ialah, warga perintis akan menerima berbagai subsidi kesihatan yang pada masa akan datang, dan mantan pekerja kerajaan atau pemerintah berpencen sudah pun menerima kesemua itu sejak dahulu lagi menerusi kad CSC mereka. Jadi apakah ganjaran yang akan mereka terima jika skim perintis mula diberi? Maksudnya untuk mereka yang dah ada pun kad sebegini. Yang saya diberitahu oleh pihak pemerintah, tidak kira walaupun mereka telah pun mendapatkan manfaat daripada CSC card dan sebagainya, tapi mereka start golongan perintis, mereka akan dapat semua ganjaran atau benefit yang akan diberikan oleh pihak perintis. Jadi tak ada perbezaan. So mereka akan dapat 2 kali ganda lah kalau kita bandingkan. Okey, saya rasa Cik Ismail Ahmad senyum pada saat ini dengan apa yang diberitahu oleh Dr. Yaakob. Dan kita akan beralih pula pada segmen seterusnya tentang harapan rakyat Singapura secara keseluruhannya, impian, aspirasi kita bersama. Sebagaimana yang kita maklum, dunia dah pun berubah dan masyarakat Melayu Islam juga berubah seiring dengan pembangunan negara secara keseluruhannya. Jadi golongan muda kita, awal tadi juga Dr. Yaakob ada menyentuh yang golongan muda sekarang ini lebih bersemangat, mereka lebih berani untuk menyahut cabaran dan sebagainya. Jadi apakah antaranya yang boleh dilakukan oleh golongan bijak pandai ini dalam menyumbang semula kepada kemaslahatan negara? Saya rasa kita ada satu peluang yang baik. Oleh kerana kita tahu bahawa dalam 50 tahun yang telah berlalu, Alhamdulillah dengan usaha perintis dan juga usaha-usaha pemerintah, kita telah mewujudkan satu masyarakat Melayu yang lebih yakin diri, golongan muda yang lebih kemahiran, golongan pertengahan atau middle class yang lebih luas dan sebagainya. Ini saya rasakan memberi peluang bagi masyarakat kita untuk kita maju ke hadapan di 50 tahun yang akan datang. Oleh kerana kita tahu bahawa perbezaan zaman itu akan membawa cabaran-cabaran yang baru. Kita tahu bahawa perubahan ekonomi akan berlaku. Dan bagaimana kita mempersiapkan diri dan masyarakat kita, saya rasa adalah satu perkara yang penting bagi golongan muda kita untuk berfikir bersama. Oleh kerana kita tahu bahawa pekerjaan akan berubah suai. Mereka yang ada kerja mungkin akan harus bertukar pekerjaan untuk mendapatkan latihan semula dan sebagainya. Jadi golongan muda kita, saya rasa ada satu peluang untuk bersama-sama dengan rakyat yang lain untuk kita write the next chapter for the Singapore story. Bagaimana kita boleh menyumbang kepada apakah akan berlaku di Singapura 50 tahun yang akan datang. Bagaimanakah wajah Singapura yang kita inginkan. Kalau 50 tahun dahulu kita inginkan rumah flat, air yang bersalur daripada pipe kita dan sebagainya, 50 tahun yang akan datang apa yang kita inginkan. Saya rasa keinginan masyarakat kita tidak beza dengan masyarakat yang lain. Kita inginkan satu negara yang aman, yang sentosa, yang memberi peluang bagi rakyat kita dan sebagainya. Tapi dari segi cabarannya, kita tahu cabarannya begitu hebat. Persaingan dari negara-negara yang lain, perubahan dari segi landscape ekonomi dan juga landscape Singapura, dari segi orang-orang yang ada di Singapura, oleh kerana kita ada orang-orang asing yang telah pun berhijrah ke Singapura yang akan berubah. Dan dalam perubahan sedemikian, bagaimana kita boleh menentukan satu hala tuju yang kita inginkan, bukan hanya bagi masyarakat kita juga, tapi bagi Singapura. Dan inilah satu saya rasa peranan yang penting bagi golongan muda kita. Kalau kita renung kembali dari segi golongan perintis, mereka telah bertukar lumus. Saya rasa apa yang mereka inginkan ialah Singapura yang lebih baik untuk anak cucu mereka. Dan ini kita ada satu tanggungjawab. Oleh kerana mereka telah pun bertukar lumus untuk memberikan kita satu Singapura yang kita ada buat masa sekarang, dengan kemewahannya, dengan kebaikannya dan program-program yang kita jalankan dan sebagainya. Bagaimana kita boleh menggunakan yang apa kita ada sekarang untuk kita leapfrog lah ke hala tuju yang lebih baik dan sebagainya, harus dipikir bersama. Dan di sini banyak ruang telah pun disediakan oleh Pak Pemerintah untuk kita memberi pandangan. Kita ada reach, kita ada consultation dilakukan oleh pihak pemerintah dari segi kementerian dan sebagainya. Jadi social media memberi satu peluang yang baru bagi anak-anak muda kita untuk mengajukan. Saya telah dapati bahawa banyak anak-anak muda kita telah pun berkecimpung dalam program-program kebajikan semasa bulan Ramadan dan sebagainya. Jadi saya rasa ini satu trend yang baik, yang sihat. Boleh tak kita memperluaskan trend itu dari segi perkhidmatan kepada memberi sumbangan idea. Apakah idea-idea yang baik yang boleh digunakan oleh pihak pemerintah. Dan saya rasa kita harus meraih peluang-peluang yang disediakan oleh pihak pemerintah untuk memberi pandangan dari segi bil-bil ataupun undang-undang baru yang kita akan jalankan. Oleh kerana pihak pemerintah juga akan mengubah suai.
Saya beri satu contoh dari segi kementerian saya sendiri. Kita akan mengubah Broadcasting Act. Ini sedang difikirkan. Ini bukan akan menjejas Mediacorp sahaja, radio dan TV, tapi dari segi lelaman internet. Di sinilah kita ada peluang untuk fikir bersama, memberi pandangan kita bagaimana perubahan Broadcasting Act ini akan berlaku, akan membawakan satu landscape media yang lebih vibrant, yang lebih bersaing, tapi pada masa yang sama akan beri manfaat pada Singapura. Salah satu contoh ialah dari segi kewujudannya Singapore Content yang diperlukan oleh masyarakat Singapura. Oleh kerana kalau kita tidak ada Singapore Content di TV pun di radio, mereka akan menengok konten-konten luar negara melalui Netflix, Hulu dan sebagainya. Ini satu cabaran yang telah berlaku di masyarakat yang lain. Oleh kerana kita tahu kalaulah mereka tidak faham apa yang berlaku Singapura 5 tahun yang dahulu, mereka mungkin tidak tahu kewujudan Singapura, cabarannya dan sebagainya. Dan itu harus kita package-nya melalui program-program dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama harus ditontoni oleh golongan muda. Jadi bagaimana kita menarik perhatian mereka. Itu salah satu cabaran yang penting. Jadi perubahan Broadcasting Act ini kita akan bincang. Saya akan memberi peluang pada masyarakat Singapura untuk beri pandangan. Dan di sini saya harap golongan muda kalangan masyarakat juga akan tampil ke hadapan untuk beri pandangan mereka. Oleh kerana perubahan Act ini akan merangkumi semua lapisan media landscape yang akan menjejas mereka juga. Mereka yang berkecimpung dalam internet, mereka yang ingin menceburi bidang media melalui company mereka sendiri dan sebagainya. Ini akan menjejas mereka semua. Jadi saya rasa ini ada peluang yang baik untuk kita menyorak satu langkah yang kita semua setuju, yang baik bagi Singapura dan masyarakat Singapura, tapi masa yang sama akan memberi manfaat pada semua lapisan termasuk masyarakat kita. Itu sebagai satu contoh sahaja. Jadi setiap individu baik yang tua maupun yang muda, semuanya mempunyai peranan dan juga tanggungjawab masing-masing untuk mencorak Singapura pada masa akan datang. Untuk mencorak Singapura dan juga membawa Singapura ke tahap yang lebih tinggi baik lagi.